Hai, hello. Selamat pagi kepada ahli Tun Wow yang hadir pada sesi pada malam ini untuk sesi ke arah kebebasan keuangan. Okey, pada malam ni kita akan ada sesi penerangan daripada speaker PBR Ibnu Farid. Tapi sebelum beliau memulakan untuk perkongsian, saya nak umumkan beberapa perkara lah. Okey, pada malam ni pihak management bermurah hati untuk memberikan sedikit ganjaran lah kepada ahli-ahli yang hadir pada malam ni. Tapi ganjaran tu akan berupa kita akan buat kuis lah daripada speaker malam ni, iaitu PBR Ibnu Farid. Semasa sesi beliau akan bertanyakan soalan kepada anda semua. Siapa yang tahu ataupun boleh jawab soalan tu, sila raise hand dan speaker kita akan sebut nama anda dan anda boleh unmute-kan anda punya apa mic tu, boleh jawab. Okey? Okey. Dan saya nak bagi sedikit penerangan tentang hadiah yang akan HQ berikanlah untuk malam ni. Okey. Adalah diingatkan hadiah yang anda akan menangi pada malam ini adalah berupa sebagai reload lah ataupun top up. Okey, top up tersebut akan dimasukkan direct kepada nombor anda lah. Okey, dan ianya tidak akan dikira sebagai monthly commitment top up bulanan anda. Okey. Okey. Dan hadiah tersebut juga takkan dikira sebagai insentif yang kepada upline anda untuk bulan hadapan lah. Okey. Okey, itu sahaja. So, selesai untuk penerangan saya. Saya akan pass kepada speaker kita pada malam inilah, PBR Ibnu Farid. Silakan. Alright. Mana saya punya slide? Saya punya muka tak nampak Saya punya muka ada ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya, saya tengok partisipan sekarang ni. Okey, kita ada 56 setakat ni. Okey, kepada rakan-rakan yang ada dalam Zoom meeting. Okey, Atika, ada orang boleh komen ke dekat chat room? Boleh, diorang boleh komen. Dia boleh komen Okey. So mana boleh. yang baru join untuk Zoom meeting, okey. So minta tolong komen. Okey, komen dekat dalam chat room. Okey, chat room tu kat mana tau? Chat room tu dekat 3 titik di sebelah kanan. So tekan pilih chat room. So chat tu dalam tu just bagi tahu okey, clear dengar. Sebab kadang-kadang saya tak tahu sama ada bila saya cakap ni rakan-rakan dengar apa yang saya nak explain pada malam ni. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay guys, terima kasih kepada semua rakan-rakan yang hadir pada malam ni. Okay, so saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan. Okay, dalam perbincangan sebelum ni, okay, saya dipanggil, okay, dipanggil untuk buat pencerahan, okay, dalam Tone Group punya bisnes. Okay, so malam ni, okay, saya dapat peluang untuk share kepada semua rakan-rakan yang mana sharing ni berbentuk ilmiah. Okey, bukannya kita tak cerita berkenaan dengan marketing plan, kita tak cerita berkenaan dengan berapa commission, berapa persen. So malam ni just tajuk ilmiah saja. So pada paparan yang ada di depan skrin rakan-rakan, okey, ini adalah building, okey, building Tone Wow. Okey, kalau rakan-rakan nampak dekat situ, logo yang paling besar dekat atas tu Tone Wow, dan building ni berada di Seri Petaling. Okey.
So dekat bawah tu sebelah kiri ada logo Tone Excel, okay, dan sebelah kanan ada logo Tone Plus. Okay. Kenapa ada Tone Excel dan kenapa ada Tone Plus? Okay. Kalau ikut pada bisnes Tone Wow ni, sebenarnya dia bermula daripada Tone Excel 2009. Okay, bila masuk pada 2009, Tone Excel bertapak, okay, bertapak di Seri Petaling. Bisnes ni tersebar dan daripada situ wujud pula Tone Plus. Tone Plus adalah bisnes yang diwujudkan pada tahun 2012. So daripada situ company mengorak langkah pada Oktober 2018. Guys, company Tone Wow ni wujud pada Oktober 2018, di mana kalau kita tengok pada timeline dia, tahun ni kita dah berada di Oktober 2021. Dan kalau saya tengok baliklah pada permulaan bisnes Tone Wow, okay, dia punya speed tu memang cantik. Okay, dia masuk pada tahun 2020, kita dapat data plan yang baru. Lepas tu tahun ni adalah tahun yang ketiga, jadi company telah memberikan pelbagai benefit kepada kita. Okay, so benefit-benefit yang ada ni, of course, okay, kita ada syarat kematian, kita ada TDS yang baru, TDS 60, TDS 80, 120. So company telah memberikan banyak manfaat kepada ahli-ahli Tone Wow. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada director-director dan tulang belakang bisnes Tone Wow ni, seperti mana Atika, kita ada Nas yang saya kenal, kita ada ramai tulang belakang yang nak menggerakkan bisnes Tone Wow ni, dan juga director-director yang memang sangat-sangat supportive. Okey. So saya nak memperkenalkan diri. Okey. So Atika tolong buka next slide. Okay, next slide please. Okay, so nama saya, okay, tunggu yang ni dulu, okay. Nama saya, okay, Ibnu Farid. Okay, saya dalam bisnes Tone Wow, saya ada akaun PBR Tone Wow Plus dan juga saya ada akaun branch Tone Wow Excel. Okay, so dekat sini, ini adalah paparan daripada Facebook saya. Okay, ini adalah paparan Facebook saya. Dan Atika tolong back yang belakang tadi. Yang Ibnu Farid Official, yang sebelum gambar ni. Okay. So yang ini pula, okay, saya wujudkan platform di YouTube channel. Okay, platform YouTube channel yang mana saya bagi video, saya bagi informasi, saya educate menggunakan video. Dan kadang-kadang ada juga rakan-rakan yang baru yang bertanya, macam mana nak langgan, macam mana nak guna, macam mana nak gunakan aplikasi MyWow. Jadi saya sediakan platform YouTube, saya copy link dan saya serahkan pada rakan-rakan untuk mereka tonton, mereka study balik apa yang perlu mereka faham. Ikutlah kalau diorang nak faham pasal TDS, so saya ada video dia. Diorang nak faham pasal apa yang cara nak daftar, diorang boleh tengok kepada video. Jadi saya wujudkan platform Ibnu Farid Official di YouTube channel, okay, untuk memudahkan, okay, memudahkan rakan-rakan lain, memudahkan ahli-ahli baru untuk belajar apa itu Tone Wow. Okay, next Atika. Saya ada satu lagi yang yes, yang ni. Okay, yang ini adalah daripada Instagram saya. Okay, Instagram yang bertajuk Ibnu Farid Official. Cuma Instagram ni saya jarang bagi info. Cuma saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan, dekat Instagram pun kita boleh promote. Okay, kita boleh promote bisnes kita dalam platform Instagram. Okay, next Atika. Okay, next. Okay, yang ini adalah Facebook page. Okay, sebelum tu. Yang lagi satu. Okay, yang ini adalah Facebook page di mana saya wujudkan Facebook page untuk branding. Ni tajuk branding ni saya rasa ada rakan-rakan dalam bisnes Tone Wow ada cerita berkenaan dengan branding. Jadi Facebook page memang saya dah sedia wujudkan. Okay, next Atika. Yang terakhir sekali. Okay guys, yang terakhir sekali, okay, dekat sini, okay, Facebook
kita boleh wujudkan satu grup. Jadi untuk grup ni saya sediakan platform online kelas Tone Wow Plus. Sebab apa? Sebab saya fokus untuk bisnes Tone Wow Plus. So kepada rakan-rakan yang nak join boleh terus cari dekat dalam Facebook, cari tajuk online kelas Tone Wow Plus. So siapa-siapa yang nak belajar, nak tahu ilmu-ilmu boleh masuk dan saya akan tolong approvekan untuk join online kelas Tone Wow Plus. Okay guys. So sebelum saya teruskan, sebelum saya teruskan pada next topic, saya nak buka soalan. Saya nak buka soalan kepada rakan-rakan. Soalan dia, ini hadiah dia berupa wang top up RM50 yang company telah janjikan. So top up RM50 ni, saya nak ulang balik. Company akan masukkan top up ke nombor phone rakan-rakan. Dan top up ni tak boleh dikira sebagai komitmen bulanan. Sebab ini adalah reward kepada ahli yang dapat jawab. Dan juga untuk top up yang masuk ni tak ada kena-mengena dengan insentif. Maknanya persen tu tak ada kena-mengena. Ini apa yang telah diberitahu oleh Atikah semasa awal tadi. So soalannya berupa begini. Siapa yang dapat nak jawab, sila tekan butang raise hand. Nanti admin akan buka untuk peserta tersebut jawab. So soalan dia, pada tahun bila dan bulan bila Tone Wow ditubuhkan? Dah ada dah. Tadi siapa yang tanya tu? Encik Johari, orang first yang raise hand tadi. Encik Johari. Tolong buka mic mana? Encik Johari, boleh buka mic? Hello. Mana Encik Johari? Atikah, dia tak buka mic ke Atikah? Cik Johari, kita dah benarkan Cik untuk unmute diri. So tekan button unmute tu. Tekan button unmute. Saya nak jawab. Jawapannya Oktober 2018. Oktober 2018. 2000. Boleh berikan nombor ID Encik Johari? 1996-957. So nanti Atikah akan ambil Encik Johari punya ID untuk makluman semua. Atikah akan bagi kepada Encik Johari. Tahniah. Betul, jawapan dia betul. Oktober 2018. Tahniah. Terima kasih. Sama-sama. Guys, ada satu lagi, satu lagi soalan yang saya nak buka sebelum saya teruskan pada tajuk yang seterusnya. So soalannya adalah, apakah nama YouTube channel saya? Sila raise hand sekarang. Atikah, siapa yang jawab dulu? Siapa yang raise hand? Paduka Ayazul. Paduka Ayazul. Paduka Ayazul, tolong open mic. Kita dah ada satu pemenang tadi. Tuan Paduka Ayazul. Ya. Apa jawapan dia? YouTube channel saya. Nama dia. Ibnu Farid _official. Ibnu Farid Official. So betul. Jawapan dia betul. Boleh berikan nombor ID Paduka Ayazul? TWE 171
8739. Okey. So Atika dapat dah nombor? Dah. Alright, Terima kasih. thank you. So ada 2 jawapan telah kita utarakan. Ada 2 jawapan telah kita utarakan dan kita masuk pada next tajuk. Okay, next tajuk. Tika tolong buka slide yang next. Selepas online class. Okay, guys. Ramai yang dibuang kerja pada tahun 2021 di mana dalam musim pandemik ni, memang ramai yang orang kata tu tak dapat bekerja. Ada yang susah hati, ada yang tiba-tiba company tutup. So memang kita perlukan satu bisnes yang memang best, yang memang seronok kalau kita buat ni. So bisnes ni adalah bisnes Tone Wow. Jadi saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan, next slide, di mana next slide ni yang berita, berita daripada BH Online. Next Atika untuk slide yang seterusnya. Dekat sini, ni bukti. Even pelancongan pun ada masalah. Ramai kaki tangan industri pelancongan dijangka dibuang kerja. Yang ini daripada BH Online. 18 Mei 2021. So kita bukan nak rasa takut, tapi kita perlu takut. Dan bila kita dalam industri pelancongan, apa next yang kita nak buat? So bila kita dah tahu bisnes Tone Wow ni boleh menjana pendapatan, jadi kita perlu buat betul-betul, kita perlu teruskan untuk kita dapatkan income bulanan. Next Atika. Ini pula daripada Google yang saya cari. Lebih ramai majikan beku pengambilan pekerja pada tahun 2021. Sebab apa? Sebab majikan ada yang tak mampu nak membayar gaji pekerja. So bila tak mampu bayar gaji pekerja, mereka limitkan pada pekerja yang ada. So dia tak ada tambah pekerja. Berkemungkinan daripada situ, pekerja-pekerja yang ada ni kena buat 2-3 job. So dekat sini, lebih ramai majikan yang membekukan pengambilan pekerja pada tahun 2021. Next Atika. Next slide please. Yang ini pula daripada My Metro. My Metro. Lebih 40,000 orang hilang kerja. Sejumlah 40,680 orang hilang pekerjaan direkodkan dalam negara setakat bulan Ogos. So, tiga paparan yang saya berikan ni, yang saya cari daripada Google, yang saya baca, kita dalam musim pandemik ini memang kita perlukan extra income yang bukan daripada kerja yang ada sekarang ni. So extra income ni kita boleh buat side income. Kalau kita dah ada kerja, saya bukan nak kata kita tak boleh bekerja. Kalau kita dah ada kerja, kita boleh bekerja. Tapi kita kena ada side income. So platform yang saya nampak sekarang ni adalah platform Tone Wow. Di mana Tone Wow dapat memberikan income bulanan secara berterusan. So next slide Atika. Bila jatuh, bangunlah sendiri dan tak perlu bercerita pada orang lain kerana mereka tak akan faham. So ini kata-kata yang saya gunakan untuk menyedarkan diri saya sendiri. So bila kita jatuh, macam saya, ada juga dalam satu masa tu saya jatuh. Saya nak share kenapa saya masih lagi membuat bisnes Tone Wow sehingga kini. Daripada asalnya saya buat bisnes Tone Wow ni pada tahun 2014. Januari 2014 saya join bisnes SIM card, bukan Tone Wow, masa tu Tone Plus. Sebelum tu Tone Excel, lepas tu saya buat bisnes Tone Plus Januari 2014 dan saya teruskan. Saya nampak pada masa tu bila saya buat, saya nampak kalau saya kembangkan bisnes ni, saya akan dapat passive income. Saya akan dapat income daripada
pendaftaran ahli-ahli baru daripada SIM card yang saya supply, saya akan dapat income. So alhamdulillah daripada situ every month saya tetap akan dapat income daripada bisnes Tone Plus pada masa tu. Okay, so saya teruskan lagi sampailah pada Januari 2016. Okay, Januari 2016 saya dapat level yang paling tinggi iaitu premium branch, dan masa tu belum ada lagi Tone Wow. So saya teruskan lagi sehingga company decide untuk buat Tone Wow. Okay, untuk company buka bisnes Tone Wow, di mana bisnes Tone Wow ni ada JV dengan Digi Telecommunication. So saya teruskan lagi daripada 2018 sehinggalah tahun ni 2021, dan sebenarnya kita dalam bisnes Tone Wow baru 3 tahun. Masuk bulan Oktober ni genaplah 3 tahun bisnes Tone Wow, dan income alhamdulillah setiap bulan tak pernah miss company bayar ke akaun bank saya. So bila saya dah terima income setiap bulan daripada tahun 2014 sehingga kini, okey, saya perlu cari satu idea yang mana saya kena war-warkan. Saya war-warkan kepada rakan-rakan, saya bagi kelas secara percuma, saya bagi info dalam Google Meet, semuanya percuma. Sebab apa? Sebab bila kita berikan ilmu, so tim akan berkembang, tim akan naik. So inilah kata kunci yang saya selalu pakai, bila jatuh bangunlah sendiri dan tak perlu bercerita pada orang lain kerana mereka tak akan faham. Okay, next Atika. Next slide please. Okay, now kita masuk pada tajuk pendapatan pasif. Okay, masing-masing dah faham, masing-masing dah tahu. Mungkin ada dalam Zoom meeting ni ada yang belum join bisnes Tone Wow. Yang dah join, saya nak ingatkan balik di mana pendapatan pasif ni adalah buat kerja sekali dan pendapatan berulang kali. Okey, seperti mana yang kita buat sekarang ni dalam bisnes Tone Wow, kita buat kerja sekali dan income tu datang daripada top up commission. Okey, di mana ada rangkaian yang menggunakan SIM card Tone Wow, kita akan dapat commission daripada situ. Okey, saya akan bagi contoh untuk next slide. Okey, next slide Atika. Okey, ini contoh. Contoh rakan-rakan kena tengok paparan yang ada depan ni. Okey, kita ada contoh TNB, Tenaga Nasional Berhad. Kita ada Astro. Kita ada Telekom, Unify. Kita ada Celcom, Maxis, Mobile, Digi dan lain-lain. Even contoh yang saya boleh bagi yang sekarang ni yang ramai yang nak dapatkan income adalah contoh yang paling dekat yang saya selalu perhatilah. Okay, YouTube channel. Itu pun kerja sekali. Bila ada orang tonton kita punya video, makin banyak tonton, ada dia punya cut off time. So kita pun akan dapat income daripada situ. Okey, yang contoh yang di hadapan ni yang rakan-rakan tengok ni TNB. Okey, TNB, Astro, Telekom, Unify, Celcom, Maxis, Mobile, Digi dan lain-lain. Prasarana ni, prasarana peralatan hanya dipasang sekali sahaja. Contoh, okey, contoh kalau telekomunikasi dia pasang tower, dia pasang antena, dia pasang gadget untuk spreadkan signal. Okey, contoh macam TNB dia pasang pencawang dekat serata Malaysia. Contoh macam Astro dapat orang subscribe sekali pasang dekat rumah masing-masing kan, kat office. So, dekat sini bila pemasangan tu berlaku sekali dan kita yang menggunakan platform tu, kita kena bayar setiap bulan. Okay, even bil air, bil api, telekom, phone, semuanya kita gunakan. Contoh macam telekomunikasi, kita daftar sekali dan bila kita top up adalah keuntungan pada telco company kan. So dekat sini benda tu sekali saja kita buat, tapi siapa yang dapat income? So dekat sini inilah yang dikatakan pendapatan pasif. Okey. Next Atika. Hilang. Next punya ni slide. Okey. Okey guys.
Okey, yang ini video daripada rakan-rakan saya yang mana mereka buat bisnes Tone Wow dan mereka ada income serata Malaysia. So daripada sini saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan, ada yang ada dapat akaun PSC, ada yang dapat service center, even orang kurang upaya pun boleh buat bisnes dalam bisnes Tone Wow. Seluruh Malaysia. Ini contoh di mana saya tak buat video ni panjang, video ni pendek saja. Jadi setiap kawasan, setiap daerah ada ahli-ahli yang mendaftarkan diri sebagai ahli Tone Wow. So ini adalah contoh-contoh di mana mereka ni betul-betul membuat bisnes Tone Wow daripada mula bisnes Tone Wow sehingga sekarang. Ada juga yang daftar pada tahun lepas, bila diorang daftar, diorang buat betul-betul, diorang dapat pangkat service center, premium service center, dan ada yang buat daripada 2018, dan masih lagi menggunakan SIM card Tone Wow. So ini adalah contoh-contoh tim leader, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang saya sempat paparkan kepada semua rakan-rakan. So video ni saya dah simpan di YouTube channel saya. YouTube channel saya Ibnu Farid Official. Kepada rakan-rakan yang nak tonton video ni, rakan-rakan boleh masuk dekat YouTube channel saya. Dah masuk dekat YouTube channel saya, boleh tekan butang subscribe dan butang loceng. Ini untuk YouTube channel saya. So ada satu lagi slide sebelum tu Atikah. Selepas ni ada satu lagi slide. Setkan minda. Rest ini. Yang ini saya kena share kepada rakan-rakan di mana kita kena setkan minda. Setkan minda anda ke arah kejayaan yang anda idam-idamkan. Lalu berusahalah dengan sehabis baik ke arah apa yang telah anda setkan di minda anda. So apa yang saya nak bagi tahu, bila kita dah duduk dalam bisnes Tone Wow, kita perlu imagine, kita perlu setkan. Contoh, katakanlah kita nak income RM10,000 setiap bulan. Jadi setiap hari, kita kena setkan dalam minda, alhamdulillah, aku telah capai income RM10,000 bulan ni. So kita setkan benda tu. Walaupun kita tak capai lagi income tersebut, tapi kita dah setkan dalam minda supaya ini tersimpan dalam kita punya subconscious mind. Dan bila kita dah simpan dalam subconscious mind, kita boleh mengorak langkah ikut pada apa yang kita dah simpan, apa yang kita dah setkan tu. So memang saya gunakan perkara ni, memang saya gunakan idea-idea ni untuk saya setkan minda saya. Jadi saya share kepada rakan-rakan untuk gunakan idea yang sama, taktik yang sama. Okay guys, so kita ada lagi 3 soalan kepada rakan-rakan yang mendengar explanation saya. Tolong komen dekat dalam chat room clear ataupun komen ready untuk next punya question. Tolong komen ready. Clear, ready, whatever, boleh komen dekat situ. Sebab saya nak buka untuk soalan yang seterusnya. Guys. So soalan yang seterusnya, tadi saya ada buka satu slide. Dalam slide tu, pada tajuk slide tu daripada My Metro, berapa puluh ribu orang yang hilang pekerjaan? Siapa yang raise hand? Yang mula-mula raise hand? Wan Marziana Muhammad Tok. Wan Marziana, sila open mic. Wan Marziana, sila open mic. Ada. Kalau macam tu kita pass kepada Lebih 40,000. ada. Lebih 40,000. Lebih 40,000.
Lebih 40,000. Amboi 40,000. lajunya. 40,000. 40,000. Okey. Betul jawapan tu. Boleh bagi ID number. 161 5410. Saya tak sihat. Okey. Saya tak sihat. 161 5410. TWE kan? TWE kan? TWE. Ya betul. TWE 161 5410. Okey, 5410. Okey, Puan. Terima kasih. Tahniah. Sama. Tahniah. Ya, sama. Sorry, saya sakit. Tu. Okey, tahniah. Sama. Okey. So, itu adalah yang ketiga. Okey, yang ketiga kita dah settle. Okey, yang seterusnya, okey, standby semua. Okey, yang mana yang dah standby tu, okey, saya akan buka satu lagi soalan. Okey, ni yang keempat ya, yang keempat. Alright. Apakah dia pendapatan pasif? Tolong raise hand. Tadi saya ada share satu slide tu. Apakah dia pendapatan pasif? Okey, kita ada Puan Amy ke Encik Amy? Boleh unmute. Boleh unmute? Okey. Puan ataupun Encik Amy boleh bagi jawapan anda? Hello? Sebab dia dah unmute kat situ. Okey, apakah dia pendapatan pasif? Tolong unmute. Okey. Tak ada. Kalau tak ada kita pass Next. kepada next iaitu Encik Raymond. Hello. Okey. Ya. Jelaskah suara saya? Jelas. Okey. Nama saya Raymond, saya berasal dari Ranau Sabah. Okey. Apa itu pendapatan pasif adalah kita jual sekali, kita akan untung berkali-kali lah. Betul. Tahniah. Itulah jawapan dia. Buat kerja sekali, dapat untung berkali-kali. Pendapatan berulang-ulang kali. Betul. Tahniah. Apa nombor ID, Cik Raymond? 5923 5923 40 TWP ya? TWP Ton Plus. Ton Plus. Okey, Atikah dah dapat dah nombor? Okey, sudah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Thank you. Okay, so kita teruskan. Kita ada satu lagi cabutan. Yang cabutan ni kita akan buat last sekali. Saya ada 4 lagi slide yang saya akan explain. Okay. Atika tolong buka slide yang pertama. Selepas, okay, yang ni, this one. Okay guys, so saya share malam ni, saya bagi ilmu malam ni di mana kita perlu ada step. Yang mana step ni, okay, saya dah explain kepada tim-tim dan malam ni saya share kepada semua yang join Zoom meeting ni di mana untuk saya bagi ilmu, bagi sharing pada malam ni, okay. So 3 step for effective communication, okay. So apa yang kita perlu faham adalah untuk kita communicate dengan orang, untuk kita buat closing dengan orang, kita hanya memerlukan 3 step. Kalau rakan-rakan perasan ya, dekat dalam paparan gambar ni, okay, kita ada logo Google Meet yang sebelah atas kanan, okay. Lepas tu kita ada bawah tu kita ada WhatsApp, okay. Lepas tu kita ada video di sebelah sebelah kanan. Tadi sebelah kiri, ni sebelah kanan. Okay, bawah tu ada gambar orang tengah bercakap. Jadi yang ini yang saya paparkan ni adalah untuk memberitahu kepada rakan-rakan kita boleh menggunakan platform online. Kalau Google Meet, kita ada Zoom. Okay, Zoom, Google Meet ni kedua-duanya adalah platform online untuk kita berdiskusi. Okay, lepas tu yang video tu, yang sebelah tu, itu adalah video call. Kita ada WhatsApp video, kita ada Google Meet pun pakai video juga. Zoom kita pakai video. Kadang-kadang ada juga yang bersembang dekat Instagram, okay? Ataupun apa sahaja channel yang ada menggunakan video untuk bersembang, okay? So
dekat bawah tu kita ada logo WhatsApp. WhatsApp kita ada cara berkomunikasi menggunakan voice note, okey, cara berkomunikasi untuk panggilan dan cara berkomunikasi menggunakan video call. Okey, dan yang sebelah tu gambar wanita tengah bercakap dekat phone. So maksudnya sekarang ni berbual menggunakan telefon. Sama ada kita berbual menggunakan WeChat call ataupun WhatsApp call ataupun WhatsApp voice note ataupun Facebook call, semua kita boleh gunakan. So dekat sini 3 step komunikasi ni saya akan share. Okay, next slide Atika. Iaitu yang first kali, okay, untuk berkomunikasi ni, yang first kali kalau kita nak bersembang dengan orang, kita ambil contoh contoh kita bersembang dengan seseorang tu, okey. So contoh okey, saya ada satu perniagaan tone wow. Lepas tu saya jumpa dengan orang baru, okey. Saya terus cerita berkenaan dengan tone wow. Okey, itu satu cara. Okey, saya nak rakan-rakan tengok okey, satu cara yang saya gunakan ni, saya jumpa je tak kenal siapa, saya terus cakap, bang, abang tahu tak bisnes tone wow? Itu satu cara. Okey, satu cara yang saya gunakan. Okey. So contoh yang kedua, okey, saya gunakan cara greetings. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat ke? Kan? Dekat sini kita greetings untuk kita tak cerita pasal bisnes dulu. Okey, kita tak nak cerita pasal bisnes dulu, kita ucapkan hi, assalamualaikum, apa khabar? Okey, untuk respon daripada sebelah pihak. Okey. Cara ni kita boleh gunakan WhatsApp, okey, ataupun kita boleh gunakan dengan cara panggilan telefon ataupun kita gunakan voice note. Okey, tak ada masalah. Kesemuanya boleh kita gunakan. So, yang saya cerita yang pada permulaan tu, kalau kita jumpa kita terus cerita pasal bisnes. Sama juga, ada juga yang bila kita dapat info pasal bisnes dekat WhatsApp, kita tak kenal dia. Contoh macam saya tak kenal seseorang tu, tiba-tiba dia hantar copywriting pasal bisnes. Jual produk kecantikan. Okey, jual bisnes tu, nak jual macam-macam lah. So saya tak kenal dia. Jadi saya tak akan communicate dengan dia sebab saya tahu dia nak menjual. Jadi saya tak akan communicate dengan dia. Sama juga kalau saya cerita dekat orang, saya terus pop up pasal bisnes. Jadi sebelah pihak tu tak akan terima apa yang saya nak cerita sebab saya dah awal-awal buka berkenaan dengan bisnes. So step dia adalah yang permulaan sekali kita perlu greetings. Okay, perlu greetings. Step yang kedua, kita build up relationship and rapport. Okay, berkomunikasi dahulu. Okay, contoh kita berkomunikasi dengan seseorang tu, kita tahu dia duduk mana, kita tanya dia duduk mana, kita tahu kita tanyalah berkenaan dengan job dia, dia buat apa sekarang ni, awak buat apa sekarang ni kan. So kita bersembang dahulu. Kita bersembang dahulu sehingga kita dapat satu keserasian yang mana keserasian ni kedua-dua pihak senang dan suka pada satu perkara. Contoh, katakanlah okay, saya suka vape. Lepas tu saya pun bercerita dengan dia, dia pun cerita pasal vape. Saya gunakan vape jenis ni, dia pun cerita berkenaan vape jenis ni. Okay, so dekat situ kita dah ada keserasian. Kita dah ada macam connection. Okay, dia suka, saya pun suka. Okay, contoh yang seterusnya, kita cerita pasal business. Okay, saya business ni sekian. Lepas tu dia pun cerita pasal business dia. Jadi ada keserasian berkenaan dengan bisnes, sama-sama suka bisnes. Okey, contoh yang lain kita boleh cerita berkenaan dengan kenderaan. Okey, contoh saya suka kereta jenis ni dan dia pun cerita berkenaan dengan kereta dia. Jadi ada keserasian berkenaan dengan kereta ataupun motor ke whatever, ataupun dia suka memancing ke, kita pun suka memancing. Jadi cari keserasian. So pada step yang kedua ni adalah kita cari keserasian di antara satu sama lain. Okey. So, tolong komen dekat dalam chat room. Okay. Yang pertama, greetings. Yang kedua, build up relationship and rapport. Tolong komen. Sebab apa saya nak rakan-rakan faham dekat dalam chat room tu ada yang mendengar apa yang saya explain. Okay. So, untuk step yang ketiga, okay, bila kita dah serasi, bila kita dah communicate, okay, step yang ketiga, kita nak masuk pada tajuk handphone.
kita nak masuk pada tajuk SIM card. Bagaimana? Okey. So dekat sini cara yang kita perlu gunakan adalah tanya. Bertanya soalan kepada dia, si dia ni. Contohlah, Abu. Kita rasa masing-masing kita dah ada kesaksian, kita tanya, Abu, kau guna handphone jenis apa Kita dalam telefon ni, kau guna handphone jenis apa Oh, aku guna handphone jenis sekian kan. Vivo lah, Oppo lah, iPhone lah kan. So, dia dah cerita pasal handphone. Lepas tu kita nak masuk pada SIM card. Macam mana kita nak tanya pada SIM card? Kita tanya je lah, SIM card kau guna SIM card apa? Kan, kita masuk pada tajuk SIM card pula. Sebab kita nak cari apa yang dia gunakan pada masa tu. Dia guna handphone apa, dia guna SIM card apa. Kita tanya lagi satu, dia bayar bulan-bulan berapa. Lepas tu kita tanya, dalam satu rumah tu ada berapa smartphone, ada berapa gadget. Contoh tab ataupun smartphone. So ada berapa dalam satu rumah? Contoh ada 6 item, 6 gadget ataupun 7 gadget. Jadi kita kena tanya 7 gadget ni berapa kau spend untuk perbelanjaan, top up ataupun postpaid, prepaid ataupun postpaid. Berapa belanja bulan-bulan? Daripada situ kita dapat detail daripada hujah yang diberikan oleh kawan kita ni, Abu ni. So kita boleh cakap dengan kalau macam tu aku nak bagi satu idea lah, aku nak share satu info, ilmu ni kepada kau untuk kau kurangkan kau punya pembelanjaan bulanan gadget satu rumah ni. Contohlah katakanlah dia ada 7 kali 5, 7 device kali dengan RM50. So setiap satu tu contoh RM350 setiap bulan. So kita nak share, kita dah tahu dah kita nak share, kita cakap dengan dia, aku nak share satu info ni yang mana boleh kau punya RM350 setiap bulan tu kau boleh kurangkan kepada RM200 setiap bulan. Kau nak tak kalau aku share? So dekat sini taktik dia, bila kita dah ada step 1, kita dah gunakan step 2, kita dah gunakan step ketiga, kita gunakan keyword share. Bukannya kita menjual, aku nak jual kat kau satu SIM card ni. Bukan. Kita gunakan perkataan share. Aku nak share satu info ni untuk mengurangkan beban bulanan prepaid ataupun postpaid kau. Kau nak tak dengar aku share ni? So inilah step yang saya gunakan. So step 1, step 2, step 3. So info ni saya dah berikan kepada tim-tim saya. Kita ada satu Google Meet setiap minggu kita wujudkan Google Meet untuk kita bagi explanation kepada tim-tim. So saya dah buat benda ni daripada bulan 8 masuk bulan 9 dan bulan 10. So saya start pun dah lambat. Bukan lambat lah. Saya nampak bila saya bagi education kepada tim-tim, so tim-tim akan bergerak, tim-tim akan gunakan taktik yang saya berikan ni. So kita pergi kepada next slide. Atikah tolong buka kepada next slide. Alright guys, keputusan tanpa tindakan adalah sia-sia. Di mana kita dah tahu macam mana kita nak buat. Kita dah tahu ilmu-ilmu yang kita nak buat tapi kita tak bertindak. Contoh, saya dah bagi ilmu berkenaan dengan 3 step. Kita dah tahu macam mana nak cakap. Tapi kita tak bertindak, kita tak call orang, kita tak message orang, kita tak berkomunikasi dengan orang, kita malu. So kita tak bertindak. Bila kita tak bertindak, maka sia-sialah apa yang kita dapat idea tu. So next step, next slide Atikah. Yang last one. Setiap kejayaan tidak akan wujud tanpa pengetahuan. Setiap pengetahuan tidak akan wujud tanpa pembelajaran. Jadi apa yang saya nak tamatkan sesi pada malam ni adalah kita perlu belajar. Kita perlu belajar, kita perlu harungi apa yang kita nampak supaya from time to time, kita of course kita akan tersadung, tapi kita teruskan. Tersadung lagi kita teruskan. Bila nampak lagi batu kat depan, kita dah boleh elak dah. Semuanya satu proses untuk kita menapak tingkat yang seterusnya.
Okay, kita menapak dari satu level ke satu level yang seterusnya tanpa henti. So setiap kejayaan tidak akan wujud tanpa pengetahuan dan setiap pengetahuan tidak akan wujud tanpa pembelajaran. Okay. So untuk yang terakhir kita ada soalan. Okay, saya akan bagi soalan kepada tim yang ada dalam Zoom meeting ni. Okay, jangan raise hand dulu. Okay, ini yang terakhir. Okay, yang terakhir adalah tolong berikan salah satu step daripada 3 step yang ada yang saya cerita. Ada yang dah angkat tangan tu, Atika. Okey, kita takkan pilih ahli yang dah jawab ataupun dah Betul. tanya soalan sebelum ni. Betul. Dekat sini, okey, so Encik Muaz. Sila Muaz. Encik Muaz. Bukan Marhamah, Encik Muaz. Betul. Saya Ada tak nampak siapa. Encik Muaz. Muaz. Kita akan bagi laluan kepada yang belum dapat hadiah lagi. Betul. Ya, saya. Boleh dengar saya? Okey, silakan Encik Muaz. Silakan. Boleh dengar? Boleh. Boleh. Salah satu step dia yang pertama tadi rating lah, saya bagi semua. Rating, build up relationship and rapport. Yang ketiga, ask question, share knowledge and closing. Tiga-tiga dia bagi. Okey, betul. Terbaik. Tahniah. Tolong bagi ID number. 19 14 1914 023. Ya? 1914 023. Okey, 1914 023. Okey. Alright, tahniah kepada pemenang. So Atika dah dapatkan semua detail pemenang pada malam ni. So kita ada 5 pemenang. Tahniah kepada semua. So habis dah. Okey, habis dah saya punya sesi pada malam ni. Okey, saya nak open kepada soalan kepada mereka-mereka yang nak tanya soalan, boleh tanya. Okey, boleh open mic. Ada yang nak tanya soalan? Kepada rakan-rakan yang ada dalam ni, ada yang nak tanya soalan, boleh open mic. Zulkhairi, ada nak tanya soalan? Atika, Zulkhairi tu nak tanya soalan kot. Dia raise hand. Okey. Kepada Encik Zulkhairi, Encik boleh tekan butang untuk unmute-kan Encik punya mikrofon. Okey. Assalamualaikum. Saya Zul daripada Ipoh. Jadi saya nak bertanya pada Sifu lah. Saya ni baru lagi lah dalam bidang Tonwau ni. Okay. Tapi saya nampak prospek untuk buat bisnes, dapatkan kebebasan keuangan sangat-sangat apa orang kata nampak macam promising lah. Sekarang ni saya nak tanya, kalau kita nak gunakan method untuk online, sebab sekarang ni ramai dah yang masuk jadi ahli Tonwau dan dia orang nak jadi ejen, nak jadi dealer. Faham. Apa nasihat tuan berkenaan dengan saingan-saingan macam ni? Okey. Boleh saya jawab? Ada soalan lain? Satunya, okey. So, terima kasih kepada Tuan Zul. Okey. So, nasihat saya, kalau kita nampak dekat pasaran memang ada ramai yang buat bisnes Tonwau dan telco-telco lain ramai. So, kita kena gunakan dua sekali. Dua tu apa? Dua iaitu yang pertama online, okey, yang kedua offline.
Okay, dua-dua ni kita kena gunakan. Okay, macam online, kita boleh buat video ataupun kita boleh buat website promosi, tu online. Okay, yang offline ni macam yang saya cakap tadi, 3 step tu, yang mana 3 step ni kita perlu gunakan secara buat panggilan telefon. Okay, kita buat panggilan telefon, kita sembang dengan prospek. Okay, kadang-kadang ada yang mesej tu, yang mesej masuk, lepas tu kita jawab dengan WhatsApp. Tapi untuk masa sekarang ni, apa yang kita perlu buat adalah kalau contoh dia masuk mesej dan kita terus pick up the phone and then kita call dekat WhatsApp. Sebab dia masuk ke WhatsApp, so kita call ke WhatsApp. Okay, bila kita call ke WhatsApp, dia tengok, oh ni nombor yang dia WhatsApp. So of course dia akan pick up the phone kan. So daripada situ kita cakap dengan dia, okay, boleh tak kalau saya call direct pakai phone biasa? Sebab dia mesti simpan nombor kita dan kita call direct. Okay, so cara online tu maknanya kita post dekat FB, kita post dekat Instagram, kita ada post dekat Google, semua tu kita dah buat. So bila masuk list, kita jangan tunggu masa lagi, kita jangan jawab pada WhatsApp lagi, kita terus call. Sebab mereka ni WhatsApp dan mereka ni nak tahu apa yang kita buat. Jadi kita terus make an attempt to call them. Okay, so kolaborasi antara online dan offline memang kita perlu buat. Okay, kita perlu belajar, kita perlu buat, di mana yang kedua-dua ni perlu kita laksanakan serentak. Okay, ada yang masuk melalui online, maknanya dia go to WhatsApp ataupun dia ada, contoh macam kita kadang-kadang ada yang rakan-rakan pun ada website promosi kan. So dekat situ, oh ni apa benda ni? Ada pula masuk video kat sini. So dekat situ kita boleh communicate, okay, menggunakan panggilan telefon. Itu paling cepat lah. Kalau panggilan telefon tu memang paling cepat. Okay. Alright, itu yang saya dapat share kepada Tuan Zul dan rakan-rakan yang lain yang kat luar sana yang dekat dalam Zoom meeting ni. Okay, boleh take note benda ni. Okay, kita gunakan dua-dua sekali, online dan offline. Okay. So ada soalan lain? Saya harap apa yang saya explain ni jelas untuk Tuan Zul. Tuan Fatimah ada nak tanya tu. Boleh tolong open mic Fatimah? Tak ada. Tak jadi Tak ada. soalan. Tak ada. Tadi ada yang raise hand lagi? Tadi ada seorang tu, siapa dia? Johari. Okey, Cik Johari. Cik Johari. Cik Johari boleh unmute-kan anda punya mic untuk tanyakan soalan. Okey. Cik Johari boleh tolong open mic. Okay, Assalamualaikum, Sifu. Saya ada satu soalan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya pun salah satu juga ahli Tonewall yang baru daftar. Cuma saya mau tanya lah berkenaan soalan kalau macam kita sudah dapat prospek, tapi kadang-kadang prospek kalau kita sebut pasal SIM card ni banyak memang reject. Jadi macam mana ayat ataupun ayat power lah kata orang supaya orang ni faham berkenaan SIM card, kemudian orang berminat. Sebab rata-rata saya punya prospek banyak, tetapi maksudnya rata-rata kebanyakannya reject tentang kalau sebut saya pasal SIM card, memang orang kata memang saya sudah ada lah begitu. Jadi macam mana Sifu untuk menangani masalah tersebut lah. Itu saja. Terima kasih. Boleh. Terima kasih kepada Encik Johari yang bertanya soalan berkenaan dengan macam mana kita nak elak daripada orang reject. Okay. Different people, different perception, different exception. Okay. So, kalau contoh katakanlah orang PM kita dan kita cerita pasal SIM card, dia terus reject. Okay. First kali,
kita kena tanya dia. Okay, sebab tu saya cakap dia kena ada 3 step. 3 step ni memang kita kena guna. Okay, so kita kena greetings, kita kena build up relationship, lepas tu kita kena tanya dia. Okay, sebab pertanyaan yang nombor 3 ni kita terus direct pada penggunaan phone dia. Okay, penggunaan phone dia, apa yang dia gunakan semasa tu dan berapa belanja bulan-bulan. So dekat sini kalau kita cerita berkenaan dengan SIM card, lepas tu kita kena explain juga bila dia ni menggunakan SIM card Tone Wow, kita kena explain dalam Tone Wow kita boleh bina team dan kita boleh dapat income. Okay, kita boleh dapat income yang mana income ni dia orang kata kita boleh kurangkan beban top up dia. Okay, itu yang permulaan. Bila kita explain dekat dia, contohlah dia top up setiap bulan RM50. Okay, sebab ni ada question and answer. Okay, kalau kita dapat tackle dia tanya pasal SIM card, okay. So dia reject. Sebelum dia reject, kita kena tanya dia, okay, berapa bulan-bulan. Contoh kalau dia kata bulan-bulan RM50. Okay, fine. Kita pun ada plan yang top up RM50 TDS 50. So daripada sini, kita punya kekuatan adalah kita punya high speed data, kita boleh carry forward. Okay, carry forward sehingga 3 kali ganda. So daripada situ, bila dia gunakan SIM card Tone Wow, dia automatik adalah agent. Dan dia boleh daftarkan orang, kita ambil contoh, dia daftarkan anak beranak, adik-beradik, okay, lepas tu mak, ayah, atuk, nenek seramai 10 orang. Okay, 10 orang ni di bawah rangkaian. Jadi bila top up masuk, so dia dapat commission. Commission tu menjadi dia punya diri sendiri, dia dah dapat percuma top up yang RM50 tu. So kita kena bagi laluan untuk dia faham dia gunakan SIM card, sebenarnya dia automatik daftar sebagai ejen dan dia boleh daftarkan 10 orang, 20 orang terpulang. So kalau 10 orang tu adik-beradik, saudara mara, mak, atuk, nenek semua, so kita dalam first level lah untuk 10 orang. Okay. So kalau kita dah cerita berkenaan dengan apa yang saya explain, contoh saya explain dengan dia, so kita dah cerita tapi dia still juga okay, tak nak join ataupun tak nak daftar, sekurang-kurangnya dia save nombor kita. Okay, dia save nombor kita dan kita kena buat status WhatsApp hari-hari. Okay, kita kena buat status WhatsApp hari-hari supaya dia akan nampak. Okay, kita punya WhatsApp status tu ataupun Facebook. Okay, so mainkan peranan walaupun dia tak daftar sekarang, tapi kita dah explain, kita dah cerita. Berkemungkinan satu hari ada orang lain cerita dengan dia yang dapat income, so dia teringat balik kita. Dia ingat balik kita, so dia message kita, bro, hari tu kau cerita pasal SIM card ni, aku rasa bagus, aku nak daftar lah. Dia patah balik kepada kita sebab kita lah yang mula-mula explain berkenaan dengan business Tone Wow. Kena explain, ada commission yang masuk, kena explain, kita boleh buat auto top up dekat dalam sistem, sama ada web Tone Wow Excel ataupun web Tone Wow Plus, kita boleh setting auto top up. Itu yang saya perlu ceritakan lah kalau saya lah. Okay, ini cara yang saya gunakan. Okay. So, adakah jelas apa yang saya explain, Tuan Johari? Jelas ke? Kita tak boleh buka mic Tak ada dah. Oh, tak ada. Okey, tak apa. Ada soalan lain? Okey, dia dah balas. Dia dah balas. Ada daripada Hadis Sudin. Okey, Hadis Sudin. Kita buka soalan untuk Cik Hadis Sudin. Alright. Cik Hadis Sudin boleh unmute-kan anda punya mic untuk bertanyakan soalan. Betul. Mic ke apa? Mic lah. Unmute-kan anda punya tu. Mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan. Tuan dulu Farid, nak tanya ni, prospek bisnes ni, katalah kita bagi masa 3-5 tahun ke depan, macam mana prospek bisnes ni pada masa akan datang? Sebab saya dapat tahu DG ni sekarang ni dia telah merge kan dengan Celcom. Celcom telah merge dengan DG. Okey. Jadi
apakah potensi perniagaan, lepas tu kita punya performance akan datang lah. Maksud saya dari segi perkhidmatan lah. Itu soalan saya. Okey, sekejap. Sekejap. Okey, performance pada masa hadapan. Okey. So, kita memang sedia maklum, okey, yang mana DG Telecommunication dan juga Tonwau Digital Commission dengan Celcom. Siapa ni? Mr. Chia. Mr. Chia ada dekat dalam ni. Hai Mr. Chia. So DG dengan Celcom dah merge. So yang saya nampak untuk future, okay, kita berharap, okay, saya tak tahu apa plan mereka antara DG dengan Tonwau ni. Jadi yang saya nampak kalau dah merge tu, of course kita akan dapat signal di setiap kawasan yang ada tower Celcom. Okay, tapi yang ini saya tak boleh explain banyak sebab ini bukan di bidang saya. So mungkin Mr. Chia Mr. Chia boleh tolong jawab pasal benda ni. Pandai kau Emnu. Pandai. Aku nak simpan sorok-sorok pun tak boleh, nak makan ulas ke benda. Halo, selamat pagi semua member Tonwau. Tak kira kamu member Tonwau ke atau bukan member Tonwau, terima kasih sudi luangkan masa kamu untuk malam ini punya Zoom meeting. Nombor satu, kepada abang tadi punya soalan apa yang kita terima, sebenarnya yang merging tu ialah Celcom dan DG. Ingat Celcom dan DG. Betul. Tetapi yang kamu kena faham Celcom punya parent company ialah Indok, company syarikat Indok Celcom ialah Axiata. DG ialah Telenor daripada Norway. Bukan diorang Indok company yang merging Celcom saja. Celcom dan DG. Dan penggabungan dua kuasa ni dia akan jadi telco yang paling besar di Malaysia. Di mana daripada segi pemasaran, dari segi subscribers, daripada segi network. Apa yang kita faham, sekiranya kalau dua-dua berjaya bergabung, mereka akan share network. Maksudnya DG akan domestic roaming dengan Celcom, di mana tempat yang DG tiada coverage. Okay. Tetapi informasi-informasi semua ni kita belum dapat official reply. So sebab diorang dua parti ni masih dalam perbincangan. Okay. So apa yang kita predict foresee, yang kita boleh buat ramalan ialah kalau dua-dua company ini gabung, kita dapat share network. So maksudnya network DG akan mengembang. Coverage akan jadi lebih mantap. Maka kita akan dapat target market yang lebih besar. Dan tadi saya nak jawab juga, tadi ada dua ahli Tonwau yang soalan dia yang baru join Tonwau macam mana nak buat sales ni. Sebelum ni saya nak kasih sikit informasi tentang market. Tengok tajuk hari ini ke arah keusahawan. Maksudnya kamu sudah boring, tak boleh tahan, lu bebas, sudah penat kerja sama orang, sampai kuat, tiap bulan dapat gaji yang tetap, nak dambakan you gaji, upah you kena buat overtime sampai you tiada masa untuk keluarga kamu. Itu sebab kamu cari satu peluang di mana boleh tambahkan kamu punya upah atau income, atau kamu tengah nengok satu peluang, cari satu peluang di mana kamu boleh jadi seorang peusahawan, seorang entrepreneur, seorang big boss atau tauke. Betul tak?
Betul. Dan setiap orang kalau nak mengembang, nak membangunkan taraf kamu, nombor satu, nak buat bisnes. Kamu boleh buat apa bisnes? Nombor satu, you boleh buka satu gerai, jual nasi lemak tepi jalan. Jual sayur, buka satu kedai, mana-mana jual apa benda yang you suka. Jual baju, jual seluar, jual kasut. Betul tak? Tetapi daripada pandemik COVID-19 ni, kita dapat satu pengajaran. Sekiranya pandemik ni MCO berulang lagi, siapa nak masuk kedai kamu? Tangible physical business akan jadi sangat susah. Nengok buka mata saja. Besok pagi pukul 12 pergi tempat apa tu shopping kompleks tempat kamu. Pergilah tengok. Ada orang, ramai orang kah? Atau pekerja di dalam lebih ramai daripada customer? Adakah kedai itu semua sudah gantung for rent, for sales? Betul tak? Betul. Tetapi masa kamu nak buat jadi seorang bos, kamu mesti meneliti itu market. Berapa market? Adakah size market ni besar ke tidak? Untung akan berapa? Modal saya kena taruh berapa? Saya biar return of investment akan dapat berapa? Stok saya nak beri berapa? Berapa cash aku kena standby? Betul tak? Betul. Daripada MCO pandemik ni, kita sudah tunjuk ketabahan. Mungkin saya boleh kata pandemic proof. Tun Wow adalah satu bisnes betul-betul pandemic proof. Tak kira ada pandemik ke tak ada pandemik. Tanyalah speaker malam ini, Sifu Ebnu. Ebnu, income sebelum MCO dan selepas MCO, dia melonjak berapa persen? Persen lah, tinggi lah persen. Memang best lah. Aku kata persen tu daripada 4 angka sampai 5 angka atau 5 betul. angka sampai 6 angka. 4 kepada 5. Masa tu you duduk kat rumah saja. Masa tu duduk rumah saja. Duduk rumah dapat duit. Duduk rumah dapat duit. Memang duduk rumah dapat duit. Upah pun meningkat. Betul. Upah pun meningkat. So, kepada ahli Tun Wow yang dihormati, Malaysia ada 40 juta orang pakai handphone. Betul. Semua market ini besar. Apa yang kamu boleh buat? Nombor satu, jangan jumpa you punya prospek, kata SIM card. Jangan. Masa jumpa prospek, share sama dia. Ayo, saya biar kerja sekarang ni banyak susah. Bos sudah potong shift, overtime tak ada. Isteri saya sudah buang kerja. Kata isteri saya sudah kena buang kerja. You kena ambil satu empathy. Share you punya feeling kasih dia. Kalau dia asyik cakap macam Sifu Ebnu, betul. Dia sudah same frekuensi sama kamu. 40 juta orang 80% ada 30 juta orang pakai prepaid. Setiap orang satu bulan pakai RM40. Kamu akan dapat 1.2 bilion punya market size, revenue. Okay. Turnover 1.2 bilion setiap bulan. Market ni sangat-sangat besar. Betul. Maka, kalau kamu nak berusaha, kalau kamu seorang pekerja yang bersungguh-sungguh berusaha dan nak menjalankan satu bisnes di mana Tun Wow pandemic proof, ready market, capital boleh consider kosong. Sebab lepas you jual ini SIM card, you akan, orang lain tak payah jumpa kamu lagi. Dia tak perlu beli top up untuk kamu lagi. Tun Wow tak ada minta kamu beri beribu-ribu top up. Tiada. Maka bisnes ni you make capital. Paling mahal pun RM100, 50 sen saja. Saya mau tipu kamu, tipu 150 sen, saya tidak akan jadi milioner. Buat apa aku nak tipu? Betul tak? Dan aspek yang sangat penting ialah you kena cari. Ada tadi seorang tanya, dia banyak prospek. Betul, bagus.
you kena cari satu topik di mana kamu boleh share same feeling. Rapatkan you punya relationship dengan prospek tu. Lepas tu, you tanya dia, abang 1 bulan pakai handphone berapa ringgit Tanya dia. Dia kata 80 ringgit, 120 ringgit. You punya data boleh carry forward Oh, tak boleh saya bilang tak boleh lah. You ada hairat kematian Apa tu? Dia pasti tanya. Itu kalau you pakai handphone boleh claim itu pergi umrah tak? Apa tu? Semua orang tanya apa tu? Oh tidak. Sebab itu hari ada seorang kawan beritahu saya, kalau ini SIM card ni boleh dapat pergi umrah, boleh dapat commission, boleh dapat ini itu benda. So kalau dia start ada soalan dalam otak dia, dia akan tanya, dia mau tahu jawapan dia. Daripada sini, you slowly, pelan-pelan masukkan itu sales point. Masuk dalam kasih dia. Kalau kamu tak provided kamu mesti hafal dengan plan Tun Wow. Kalau kamu tak hafal pun, orang tanya kamu, tunggu abang, esok saya beritahu, saya tanya Sifu dulu. Ini esok, besok, lusa, mampu apa bisnes pun tak boleh. Betul tak, Sifu? Betul. Macam Sifu siapa Amnu ni, kat tepi gerai, kat tepi jalan, bukan satu nasi lemak, gerai. Aku pergi tapau. Itu telur goreng belum siap lah. Boleh tunggu 10 minit dah, baru datang. Abang balik lah kau. Siapa boleh jual nasi lemak? Tak boleh. Tetapi, bisnes kita, sekali sahaja kamu dapat sign up ini, buat pendaftaran prospek ni, ajak dia kau-kau. Ajak dia masuk Zoom, training kita. Ada Sifu sini standby, beritahu ajak dia. Maka, sama-sama usaha, build satu grup, build satu teamwork, sama-sama berjaya. Dan betul. Satu, jangan cakap you banyak prospek. Sebab memang banyak prospek pun. Ada 40 juta customer standby untuk kamu. Okay? So, you ada berapa? Saya sekarang beritahu kamu ada 40 juta. You ada berapa prospek? Banyakkah itu? Compare dengan 40 juta. Kurang saja. Tapi prospek kat mana? Mana sektor yang penting? Target fresh graduate. Target university student. Lepas SPM, lepas Form 6, lepas universiti, tak dapat cari kerja. Inilah target market kamu. Kedua, suri rumah. Ramai suami gaji dipotong. Ramai suami dibuang kerja. Atau ramai pekerja perempuan dibuang kerja duduk rumah. Target suri rumah. Dia orang pandai kira dan senang dibujuk. Sekali isteri sudah sign up, pasti suami dia ikut. Betul tak? Betul kan? Itulah suri rumah, fresh graduate, university student. Orang dibuang kerja boleh target juga. Online atau offline? Online. Share gambar kamu dibuang kerja, gaji kena potong, share you punya lifestyle. Jangan cakap SIM card. Saya ada satu peluang perniagaan di mana tidak perlu capital, jual sekali beruntung berkali-kali. Cukup. Post. You boleh main dengan perkataan ni. Ulang. Post, ulang. Ulang bukan maksudnya setiap minggu dah. Pagi, petang, malam. Sekurang-kurangnya 3 kali 1 hari. Gambar boleh tukar. Perkataan boleh ulang. Okey? Masuk dalam Facebook, cari leader-leader via Facebook, ambil diorang punya idea. Post kat di tempat. Tak payah tu. Sekarang ni, kita buat bisnes bukan nak SIM card hanya satu merchandise, satu vehicle. Yang penting ialah business model Tun Wow, kita readykan satu platform
untuk kamu kita sama-sama berjaya dan ke arah recurring passive income. Aku tak ada suruh kamu buang kerja. Part time dulu. Kalau kamu boleh kerja bersungguh-sungguh 8 jam dekat office demi untuk beribu ringgit yang kamu dapat setiap bulan, mengapa tak nak guna jam 3 jam, 2 jam satu hari buat posting dekat Facebook kamu. Satu hari dapat 1 orang prospek. Sign up 1 orang. 1 tahun you dapat 365 orang. Kalau 365 orang ni boleh beranak dan bercucu lagi, aku garanti lepas bulan ke-13, setiap bulan kamu akan dapat angka 4 angka income. Berulang-ulang. 5 angka. 5 angka. 5. Ibu kata 5 angka. Ini garanti. Sudah ada proof. Okay? Itu saja saya nak cakap malam ini. Sila continuekan, Sifu. Thank you. Thank you, Mr. Chia. Thank you for the information. Thank you. Okay, saya rasa kena siapa yang nak tanya soalan last dulu, last. Sebab sekarang dah nak pukul 10 dah. Ada soalan, last call. Kalau ada yang nak bertanya, last call. Okay, ada soalan tu. Siapa? Encik Tahil Udin. Okay, Sila unmutekan anda punya mic untuk bertanya. Tahil Udin. Encik Tahil Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak, ini agak challenge sikit lah dengan saya sebab apa? Saya baru saja join Tone Wow ni. Okay. Bila kita berbicara pasal Tone Wow, bila kita tanya, katakan customer ni, okey, you guna package mana? Contohnya X lah, package mana? Okey, dia kata dia pakai bayar RM40 unlimited data. Jadi bila saya tanya dia berapa yang dikatakan unlimited data ni, dia sendiri pun tak tahu. Okey. Dan ada setengah orang tu dia tahu data dia. Okey, for example dia kata 40 gig. Kan? Macam mana saya nak cuba nak menerangkan berbanding 40 gig dengan 89 gig yang kita ada contohnya, berbeza RM5 dengan 89 gig yang dia punya 40 gig tu. Macam mana saya nak cakap, okey, kita punya memang data besar tapi kita dibahagi-bahagikan. Maknanya ada apa panggil bahagian-bahagian tertentu kan, pecahan. Tapi sedangkan dia punya jawapan, dia kata dia punya unlimited. Jadi saya nak challenge dia tu macam mana tu, nak bagi dia jelas. Boleh minta ni tak? Okay. Macam mana teknik ataupun metod saya nak tawan hati dia. Okey. Sifu, boleh saya jawab? Mr. Chia. Boleh, Mr. Chia. Dipersilakan. Ni last. Abang Tahil, Tuan Tahil, selamat pagi. Saya Chia dari Tone Wow. Nombor 1. Tak tengok kalau kita buat bisnes seorang salesman kita tak ada challenge kita punya customer. Customer tu kita punya Tuhan. Dia yang kasih kita upah. Jangan challenge. You hanya tanya dia satu soalan. Abang Tahil, tadi you kata you ada unlimited data. Wah, baguslah. Tapi Abang Tahil, boleh saya tahu satu bulan you pakai berapa gig ah? Cuba tanya. Kalau dia tak boleh jawab, ambil dia punya handphone, okay? Check dia punya Wi-Fi usage, broadband usage. Daripada sana agak-agak you dapat tahu satu bulan dia pakai berapa gig. Kalau merujuk kepada SKMM, purata penggunaan data seorang pengguna mobile ialah 22 GB saja. Sekarang saya kasih dia contoh macam ni lah. Abang Tahil setiap makan malam boleh makan satu mangkuk saja nasi. Sekali saya hantar 100 mangkuk. Abang Tahil boleh makan
Tak boleh Tak makan. boleh. Tak boleh. You makan satu mangkuk saja. Betul tak? So you Betul. kena beritahu, abang, Tahil, you ni unlimited baguslah. You kena setuju sama dia. You jangan challenge dia. Setuju sama dia. Supaya you punya otak sama dia punya otak, same frequency. Okay? Kedua, you tanya dia, bang, yang data itu tak habis pakai ya, boleh carry forward tak? Oh, tak boleh oh. Mana boleh carry forward oh? Oh, ya ke? Tapi saya boleh carry forward lah. Dia akan tanya, mengapa Saya ulang sekali lagi Tadi yang saya jawab sekarang. Tadi yang saya jawab kepada member lain. Ini abang pakai punya, tak kira you punya telco apa Ada package umrah tak? Ada hari kematian tak? You tanya dia. Maka kalau dia tak faham, dia akan tanya apa tu? Dia akan tanya kamu balik. Kamu jelaskan. Jangan challenge. Jawab dengan polite. Santai. Beritahu fakta-fakta yang betul. Umrah package, hari kematian. Lepas tu, you nampak dia sudah ungkil dia punya niat betul lah, ini aku nak tahu lebih lah, baru cakap itu commission. Dan kalau boleh, minta prospek ni put in dia punya number di Tunwau. Itu saja. Ingat, di Malaysia ada 32 juta orang pakai handphone. Prepaid Satu orang tak nak sign up sama kamu, sangat biasa. You jumpa 1,000 orang, ada 999 orang tak ada sign up, sangat biasa. Okay. Tetapi kalau kamu konsisten, satu hari target sign up satu orang, aku guarantee 5 angka income pada bulan 13. So, jangan challenge. Beritahu fakta. You kena tanya soalan sama dia, ambil satu persefahaman daripada dia. Lepas tu, tanya dia tentang umrah package, tanya dia tentang kempen, tanya dia tentang hari kematian, tanya dia tentang voucher, tunjuk dia mungkin YouTube voucher daripada Tunwau, maka slowly dia akan ambil hati dia, slowly dia akan accept kamu dia konsep. Minta dia try. Kalau minta try, 12 mungkin 50 sen, itu saja. Sekali dia sign up, terima kasih, abang sudah berjaya. Okay? Cuba cara ni dulu bang. Okay. Aku harap saya ada jawab soalan abang. Terima kasih bang. Okay, terima kasih. Thank you Mr. Chia. Thank you Mr. Chia. Sama-sama. Okay. Okay, sekarang dah pukul 10 lebih dah. Saya tutup question pada malam ni. Okay, so Atika boleh take over. Saya dah end the session untuk malam ni. Sebelum saya pass mic ni kepada Atika, saya nak mohon maaf sekiranya ada kata-kata saya pada malam ni yang ada mengguris hati rakan-rakan, ada yang terasa dengan ucapan-ucapan saya. So saya mohon maaf dan saya doakan semua yang masih lagi dalam Zoom meeting pada malam ni, okay, saya doakan semuanya kaya dan berjaya dalam bisnes Tunwau, yang boleh dapat income ribu-ribu ringgit, yang boleh dapat income puluhan ribu ringgit setiap bulan. Amin, amin ya rabbal alamin. So saya pass the mic to Atika. Okey, terima kasih Cik Ibnu sebab sudi meluangkan masa dengan kami pada malam ni untuk kongsikan dengan ahli-ahli Tunwau. Okey, atas kesuntukan masa, kalau ahli-ahli yang hadir pada malam ni ada lagi soalan nak tanya, anda boleh bertanyakan soalan, sama ada emailkan kepada support@tunwau.net ataupun hubungi 011590000969 dan ataupun anda boleh hubungi speaker kita pada malam ini, PBR Ibnu Farid. Okey. Okey, bagi anda yang nak
tonton semula video pada malam ni. Nanti pihak HQ akan uploadkan video malam ni di YouTube channel Tonwow HQ. Anda boleh dapatkan link di kita punya chat room di situ. Nanti anda boleh dapatkan balik video yang kita record malam ni lah. Okay. So malam ni kita tamatkan dulu sesi kita. Okay, terima kasih Cik Ibnu, terima kasih semua yang hadir. Terima kasih kepada tim HQ yang hadir. Thank you. Selamat malam. Take care. Selamat malam. Stay safe. Thank you Atika, thank you semua, thank you Mr. Chia, thank you tim HQ, thank you semua.